Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Karizarif Afindi dalam Buletin UKAS edisi malam 23 Ogos 2020. Tumpuan berita. Penganjuran program kesenian Islam di Limbang ini adalah bertujuan untuk mengetengahkan kesenian-kesenian Islam yang hanya ada di Nusantara sahaja dan mempunyai kaitan dengan program keagamaan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Haji Abdul Rahman Ismail berkata, seperti pertandingan hadrah ini merupakan sebahagian dari kesenian Islam yang kebiasaannya diadakan semasa majlis-majlis perkahwinan, tetapi sekarang ia sudah berkurangan. Sebenarnya hadrah ini biasanya dulu orang-orang kahwin, sentiasa ada hadrah, tapi sekarang ini pun dah kurang dah. Kemudian kita sambutan untuk pembesar-pembesar datang pun hadrah juga. Alhamdulillah, ia mewakili kaum Melayu lah. Kalau Iban dengan ngajatnya Melayu hadrah, Melayu Kedayan hadrah, dan Cina Naga Singa. Beliau berkata demikian selepas menangguhkan pertandingan Hadrah 2020 sempena Festival Kesenian Islam 1442 Hijriah bersamaan 2020 Masihi, peringkat daerah Limbang, anjuran Jawatankuasa Kecil Festival Kesenian Islam dan tabung Baitumal Sarawak, cawangan Limbang di Dewan Kampung Belading, Limbang pada Sabtu. Datuk Dr. Abdul Rahman yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Kota menambah, antara lain objektif penganjuran Festival Kesenian Islam di Limbang ini adalah memastikan kesenian-kesenian Islam tidak lupus ditelan zaman. Ini adalah antara tujuannya, kita nak menghidupkan kesenian-kesenian ini supaya tidak hilang ditelan zaman. Dan Alhamdulillah masih ada peminat. Sebab itulah kita kena perbanyakkan dan pertingkatkanlah dari masa ke semasa. Pada majlis itu, Datuk Dr. Abdul Rahman memberikan sumbangan kepada 5 pasukan yang menyertai pertandingan ini, iaitu sebanyak RM2,000 bagi setiap pasukan. Berita diteruskan dengan perkembangan di Serian. Projek pembinaan gelanggang futsal Kampung Tebakang Dayak Serian dijangka siap mengikut kontrak pada Oktober ini. Duta Khas Perdana Menteri ke Asia Timur merangkap Ahli Parlimen Serian, Datuk Seri Dr. Richard Riod Jaim berkata, projek tersebut akan memberi kemudahan kepada penduduk kampung, terutamanya belia untuk beriadah dan mengamalkan gaya hidup sihat di samping dapat mengeratkan silaturahim antara penduduk. Beliau berkata demikian setelah menyempurnakan majlis serah tapak projek membina gelanggang futsal Kampung Tebakang Dayak Serian pada Jumaat. Projek tersebut merangkumi membina gelanggang futsal, lampu gelanggang dan pembinaan tandas. Berikut pula, program Sahabat Komuniti Desa SCOD memainkan peranan penting dalam memperkasakan kepimpinan sukarelawan berwibawa, mampu berdikari serta mewujudkan komuniti desa yang peka terhadap kesihatan dan persekitaran yang sihat. Menurut Adun Meradong, Datuk Ding Kuong Hing, program tersebut juga berupaya melahirkan komuniti desa yang memiliki semangat patriotik, nilai-nilai murni dan beridentiti selain meningkatkan semangat kesukarelaan dalam kalangan masyarakat setempat. Skor ini dapat menjadi tulang belakang penduduk kampung dalam menjayakan aktiviti, program dan permasalahan yang berlaku dalam komuniti setempat. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam program Sahabat Komuniti Desa SCOD Kampung Selemas Bintangong, Baik Pulih Pintu Gerbang pada Sabtu. Dalam pada itu, Datuk Ding turut menyeru penduduk kampung agar sentiasa memberi kerjasama kepada badan-badan kerajaan yang membantu Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK untuk membawa kemajuan kampung ke tahap yang lebih tinggi. Beralih ke perkembangan mengenai kenyalang Gold Card KGC. Warga emas khususnya di kawasan Dun Repok yang belum memohon KGC digesa agar berbuat demikian supaya tidak terlepas dari menikmati pelbagai kemudahan istimewa yang disediakan oleh Kerajaan Sarawak.
Adun report Datuk Seri Huang Tiong Si semasa majlis penyerahan kenyalang Gold Card fasa pertama pada Sabtu turut mencadangkan agar Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Sarawak memperbanyakkan penglibatan pasar raya dan premis tertentu bagi membolehkan KGC dapat digunakan secara lebih meluas. Datuk Seri Huang juga menegaskan penerangan lebih lanjut dan terperinci perlu dilakukan agar lebih ramai warga emas menikmati kemudahan tersebut. Dalam majlis berasingan, Datuk Seri Huang telah meninjau tapak projek program transformasi luar bandar RTP membaik pulih tokong dan sekolah. Beliau turut menyalurkan peruntukan sebanyak RM200,000 di bawah projek RTP 2018 dan RM100,000 di bawah RTP 2020 kepada Majlis Kebajikan dan Sukan anggota-anggota Kerajaan Malaysia (MAKSAK) serta meninjau Ibu Pejabat Polis Daerah Sarike selepas menerima permintaan untuk menaik taraf Dewan Serbaguna. Berita selanjutnya. Kerajaan Sarawak sentiasa prihatin dan mengambil berat nasib golongan miskin, anak-anak yatim, orang kurang upaya, ibu tunggal dan semua golongan yang tidak berkemampuan serta berkeperluan dalam memenuhi hasrat pembangunan negara. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simunjan, Aula Juis berkata, Sarawak amat bertuah kerana mempunyai pucuk pimpinan yang berjiwa rakyat. Jelas beliau dalam hal ini Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg sentiasa memastikan kesejahteraan rakyat. Beliau berkata demikian semasa program ziarah UKAS di Rumah Panjang Kampung Sungai Lingkau, Simunjan pada Sabtu. Mengenai program itu, Aula menambah, ia adalah selaras dengan slogan Sarawakku Sayang bertemakan Jaga Sarawak Into Sarawak yang merupakan satu program turun padang kerajaan negeri bersama Agensi Kerajaan Sarawak dan UKAS merupakan salah satu agensi kerajaan untuk mendekati rakyat Sarawak dengan lebih dekat lagi. Katanya UKAS berperanan untuk mengumpulkan maklumat dan membantu dalam menyampaikan dasar serta inisiatif kerajaan negeri dari segi aspek pembangunan, sosial dan ekonomi kepada masyarakat. Majlis turut dihadiri Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya merangkap Ahli Parlimen Batang Sadong, Datuk Seri Nancy Shukri. Sekian bersama saya, Kerzarif Afindi dan kru penerbitan. Untuk dapatkan berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS Channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Patuhi SOP yang ditetapkan dan sentiasa amalkan norma baharu. Salam UKAS.